Hari ini kita nak kongsi iaitulah kita mesti mengetahui sifat-sifat huruf. Ada banyak sifat huruf, antaranya mengetahui segala sifat-sifat yang terdapat setiap huruf hijaiyah. Contohnya sifat isti'la, istifal ataupun qalqalah kan. Contoh qalqalah. Qalqalah pula terbahagi kepada tiga. Ada setengah ulama bagi pada dua, bagi tiga. Sughra, wusta, kubra. Beza tiga tu. Kan qul huwallahu ahad. Lain bunyi qalqalah dia. Kalau yang satu lagi tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lambat pula dia punya lantunan dia. Jadi kita kena tahu sifat-sifat huruf yang tebal, yang nipis, yang terangkat lidah kita, yang lidah kita mendatar, yang kena senyum, yang kena muncung. Subhanallah, banyak yang kita nak belajar. Dan itulah antara perkongsian kita dalam My Quran Time, iaitulah kita berkongsi di samping bacaan. Tuan-tuan sahabat-sahabat semua perhatikan bacaan, ikut sama-sama. Kita belajar pula tadabbur dan kita nak belajar juga tajwid dia, Ustaz. Masya-Allah. Jadi kita akan jumpa tajuk sifat huruf ini pada episod-episod yang akan datang. Bersedia. Baik, terima kasih. Sikit tentang segmen tajwid pada hari ini. Kita masih lagi membicarakan tentang fadilat dan juga kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Jom sama-sama kita perhatikan di skrin ataupun kaca TV kita. Adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama ialah bersiwak ataupun membersihkan mulut. Pertama. Yang kedua, memilih tempat yang bersih dan utama, khususnya masjid dan juga kalau di rumah tempat-tempat yang baiklah, tempat-tempat yang tidak berselerak, memilih tempat yang baik. Kerana bila kita sebut adab, ia bukan hukum hakam tapi dia kesempurnaan. Yang ketiga, menghadap kiblat sekiranya membaca di luar salat, dan membaca ta'awuz iaitu meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap syaitan yang direjam itu, dan membaca basmalah. Kita akan terangkan kaedah membaca ta'awuz dan basmalah. Mungkin ada yang tanya kenapa Ustaz Mizi ada baca auzubillah, tak baca bismillah, kadang-kadang baca basmalah, kadang-kadang auzubillah saja. Dia ada kaedah-kaedah, ada yang pilihan-pilihan yang boleh kita amalkan. Dan yang akhir sekali, khusyuk dan merenung makna ketika membaca. Ini seperti mana kita lakukan dalam My Quran Time. Bukan sekadar kita baca, kita dapat penerangan juga daripada Fadil Ustaz Fazrul. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Dengan perkongsian tajwid kita, Ustaz. Tajwid hari ini. Tajwid yang kita nak sharekan pada hari ini iaitulah menyambung kembali pengajian kita, 5 perkara yang perlu diketahui untuk membaca Al-Quran dengan betul dan fasih, juga dinamakan rukun tajwid. Kita telah belajar semalam, memperbanyakkan latihan membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, mengambil bacaan yang talaqi dengan guru yang mutqin, yang berkaliber, yang berkebolehan. Dan yang kelima, memelihara perbezaan bacaan huruf yang tafkhim dan tarqiq apabila tersusun menjadi satu kalimah. Maksudnya kita dapat mengenal pasti kalimah-kalimah yang mana tempat kita kena baca tebal ataupun nipis. Contohnya dalam satu-satu kalimah, kan? Contoh kalimah kita katakan, kalau dalam ayat kita baca ni ayat yang katakan ayat yang ke-173. Ayat 173 mungkin kita boleh ambil kalimah famanit turra. Kat situ terkumpul huruf-huruf yang sifatnya tebal-tebal semua, isti'la semua, kan? Famanit turra. Kan? Jadi ada dad, ada ta, kan? Ada sifat ra juga kat situ. Kan? Kemudian boleh juga satu lagi selepas dia tu baghin, kan, ataupun sebelum dia ghaira, semua tu maknanya kita kena pasti supaya kita tak baca nipis. Ghaira dalam Fatihah contohnya siratal ladzina an'am ta'alaihim. Allahu akbar. Kalau kita jadi makmum kita salah letih,
letih dengar Ustaz. Saya pernah kan? semayang dekat imam macam tu. Ustaz ada pengalaman kan. Ghairil baca tipis. Ghairil magdu. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan puan itu contoh. Maksudnya kita kena pasti Ustaz Betul. Sifat yang tebal, yang tipis, lebih-lebih lagi yang berada dalam satu kalimah. Kalimah. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita terus belajar dan kita praktikkan dalam bacaan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu adalah Semua sekali untuk kita tengok sikit Ustaz perkongsian tajwid kita pada hari ini yang ingin kita kongsikan. Sebelum ini kita telah berkongsi tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kita ada bersiwak, kita ada memilih tempat yang bersih, menghadap kiblat, membaca ta'awudz, khusyuk, merenung makna. Hari ini kita nak sambung lagi adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kita nak kongsikan pada hari ini 3 adab yang boleh kita praktikkan ketika kita membaca Al-Quran. Iaitulah yang pertama, adab yang ke-6, mengulang-ulang ayat supaya dapat direnung maknanya secara mendalam. Bila kita baca ayat itu, kita ulang 2-3 kali Ustaz, supaya kita menghayati maknanya. Dan bila kita menghayati makna ayat yang kita baca itu, kita akan menghadirkan poin yang ke-7, adab yang ke-7, menangis dengan menghadirkan perasaan sedih dalam hati. Sebab itu kalau kita baca sepintas lalu, cepat je kita baca, kita tak dapat menghayati Ustaz. Kita dapat merasai apa pesan Allah, apa suruhan Allah, apa teguran Allah SWT kepada kita. Dan yang ketiga, adab yang kita ingin belajar pada hari ini iaitulah membaca dengan tartil. Maksudnya ada elemen tartil itu dalam bacaan kita, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Kita baca tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah banyaknya nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Kita menghayati bacaan itu, kan? Menelusuri kita. Kalau kita baca laju-laju tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan dapat menghayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dallin. Itu tarawih yang dekat negeri mana saya pernah tengok. Dah habis. Jadi kita tak menghayati bacaan kita. Jadi penting sangat Ustaz, sebagai adab kita dengan Al-Quran, kita baca secara tartil, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu gopoh ataupun cepat membaca Al-Quran, yang sedang-sedang saja. Maknanya yang pertengahan sahaja Ustaz. Pertengahan, wasatan ya. Wasatan. Kita dah belajar. Berkenaan dengan bahagian tajwid, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Boleh kita perhatikan di skrin berkenaan dengan adab-adab membaca Al-Quran, iaitu yang ke-9, menghayati maksud ayat ketika membaca Al-Quran. Yang ke-10, memberi perhatian ketika guru menerangkan contoh bacaan. Dan yang ke-11, memohon rahmat ketika membaca ayat yang berkaitan. Yang ke-9, menghayati maksud ayat ketika membaca Al-Quran. Kalau boleh, bila kita baca Al-Quran, bukan sahaja mulut kita menggerakkan lidah melantunkan ayat Al-Quran, kalau boleh akal kita memerhatikan makna. Bila kita merhatikan makna, insya-Allah hati kita boleh mengambil pelajaran daripada ayat yang kita baca. Dan memberi perhatian apabila guru menerangkan kalimah-kalimah berkaitan dengan Al-Quran, sebagaimana Fadil Ustaz Fazrul sebut, tadabbur Al-Quran, kita dapat pelajaran yang begitu banyak daripada perkataan-perkataan dan juga ayat yang Allah Taala sampaikan. Ke-11 tadi, memohon rahmat. Bila kita baca ayat Quran, ada ayat-ayat seperti mana kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat-ayat berkaitan doa, berkaitan dengan syurga, kita boleh memohon. Kita angkat tangan, ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Kita baca ayat-ayat berkaitan dengan neraka umpamanya, kita berhenti sekejap, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itu antara cara-cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sama-sama kita amalkan. Sila Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah itu. Terusnya kita nak menyambung berkenaan dengan hukum tajwid pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahaskan tentang perkara yang berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Boleh kita lihat di skrin kita, iaitu adab-adab membaca Al-Quran hari ini yang ke-14. Pertama, tidak ketawa, tidak membuat bising dan tidak bercakap-cakap sesuatu yang sia-sia. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah, diamlah, supaya kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-15,
membaca salah satu daripada 7 qiraat ataupun cara bacaan yang disepakati. Kita di Malaysia ni kita membacanya Al-Quran mengikut salah satu daripada wajah ataupun qiraat yang mutawatir, iaitu disebut sebagai qiraat ataupun imam yang kita ikut ialah Imam Hafsun An-Asim, salah satu bacaan yang kita kata mutawatir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan ini mesti kena baca, tak boleh baca ikut suka. Maksudnya ikut baris mana kita nak baca tak boleh. Kita baca ikut kaedah qiraat yang telah. Kalau senangnya mushaf kita ini kita dah boleh baca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Masya-Allah, itu adalah sidang penonton-penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran yang tidak pernah jemu dengan Al-Quran. Inilah mukjizat yang cukup hebat yang kita 15 abad yang dahulu masih lagi kekal dibaca dan diamalkan. Moga-moga kita dapat istiqamah dengan Al-Quran. Baik, kita masuk pada slot tajwid pada kali ini. Untuk tajwid kita ingin membicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Masih lagi berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Boleh kita perhatikan di skrin kaca TV kita berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran, iaitu yang ke-16 ialah membaca dengan melihat mushaf. Antara adab juga kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Adapun begitu tidak menjadi kesalahan kalau kita membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Kalau kita dah hafal Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran dia mengulang Quran, maka tak menjadi satu kesalahan dia tidak melihat mushaf. Yang ke-17 dianjurkan membaca secara bertadarus ataupun disebut secara bersilih ganti. Kadang-kadang kita buat halaqah, kita buat bulatan, ada seorang guru pembimbing, maka seorang baca. Habis bacaan, ditegur ataupun dibimbing oleh guru, kemudian diteruskan oleh peserta ataupun pembaca yang seterusnya. Yang ke-18 dianjurkan untuk membaca dengan suara yang baik. Baca Al-Quran kita menggunakan suara yang baik. Apa suara yang baik itu? Ialah suara yang kita guna. Jangan baca macam orang malas baca Quran. Macam mana malas baca Quran? Dia nak buka mulut pun tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu tidak dianjurkan. Baca dengan suara yang Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang jelas dan cuba menggunakan suara yang baik. Suara yang baik ini mudah saja. Untuk tip saya bagi, tuan-tuan buka saja YouTube, kita type lah apa nama ni, Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam Abdul Rahman Sudais, ataupun type nama Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman umpamanya. Dengar bacaan tu, kita nak dapatkan alunan suara itu. Sebab bila kita sebut suara ni dia tak boleh pisah dengan alunan. Okey, alunan tu mungkin tak perlu kita nak ambil kelas yang khas untuk nak belajar macam mana nak alun. Kita perlu banyak mendengar. Quran ini kena banyakkan dengar. Sebab tu Al-Quran bila dibaca kita kena diam. Diam tu bukan sekadar diam, kita perhatikan. Sebab apa? Kita dapat banyak manfaat daripada apa yang kita dengar tu. Itu konsep kita nak ambil bacaan Al-Quran. Kena diam, dengar. Selepas kita dengar bacaan itu, barulah kita baca. Barulah kita ikut. Fa iza qara'na, bila kami baca, barulah kita baca. Itu konsep. Sebab suara yang baik ini dia tak boleh lari daripada alunan. Alunan itulah yang disebut dinamakan para ulama-ulama qurra yang terkemudian dengan bayati, dengan nama Hijaz, dengan tarannum disebut sebagai sabah, nahawan dan sebagainya. Semua ini adalah semata-mata kita nak alat sebagai alat nak mencantikkan suara ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Jadi Kita sambung ayat 207 sehingga tajwid kita. Ya Ustaz? Tajwid kita. Tajwid kita, subhanallah. Kita nak kongsikan juga sebelum saya bacakan ayat hari ini. Topik tajwid yang kita nak kongsikan pada hari ini masih lagi kita berbincang tentang adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran. Kita sampai ke adab yang ke-19 iaitu sunat banyak Ustaz. Banyak dah kita belajar. Adabnya banyaklah Ustaz.
Jadi antaranya yang ke-19, sunat mengindahkan suara atau melagukan bacaan Al-Quran. Maksudnya kita memperelokkan suara kita tak kala membaca Al-Quran. Kita tak boleh baca sambil lewa, kita tak boleh masukkan taranum yang bertentangan. Contohnya masuk taranum mungkin lagu Hindustan ke ustaz. Nanti boleh saya tunjukkan contoh juga. Insya-Allah ada contoh. Dan juga yang ke-20, sunat meminta dibacakan Al-Quran dengan bacaan yang baik oleh orang yang bersuara merdu ataupun bersuara baik. Contoh macam saya minta Ustaz Fazrul baca. Saya contoh baca episod 604 lah. Sebab Nabi SAW suka mendengar bacaan Al-Quran. Nabi suka. Pernah satu ketika Nabi meminta Ibnu Mas'ud baca, ya Ibnu Mas'ud iqra alayya al-Quran atau kama qala Rasulullah sallam, wahai Ibnu Mas'ud bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, masya-Allah, Al-Quran kan turun pada kamu. Kamulah yang selayak membaca. Nabi kata, memang betul aku suka baca Al-Quran, tetapi aku juga suka mendengar Al-Quran dibacakan. Masya-Allah. Jadi kena hati-hati, kena belajar Al-Quran Ustaz, supaya kita baca tu dia bunyi Al-Quran lah. Bunyi Al-Quran. bukan bunyi Hollywood. Bukan. Apa? Bollywood. Subhanallah Ustaz. Tapi kadang-kadang yang Bollywood tu yang dia teringat Ustaz. Allah. Itu dia, yang sedikit saya mungkin komen saya lah, pandangan saya. Bagi orang-orang yang ataupun anak-anak kita yang belajar di luar negara, lama, contohnya 5 tahun 6 tahun belajar tafsir, belajar hadis, kadang-kadang yang belajar di Pakistan ataupun di India tu dia mendapat slang tu Ustaz. Ketika belajar tu. Jadi mungkin baru-baru balik tu dia terikut, tak apalah. Masalahnya yang tak pergi tu. Yang tak pergi, tapi contoh macam azan, saya kongsi sikit Ustaz, macam azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bila kita ingatkan, ingatkan sahabat kita, sahabat kita daripada Karachi ke apa. Tapi tengok Pak Mail contoh. Bila balik tak ada pergi pun. Jadi kenapa mengikut slang yang macam tu kan? Jadi kena yang elok lah. Yang elok. Elok Ustaz. Itu contoh saja Ustaz. Itu contoh saja. Contohnya yang boleh dibaiki lah Ustaz. Kita nak kalau boleh ambil yang original. Ambil original dalam kita membaca Al-Quran. Sebab kita belajar adab tadi tu kan? Adab tadi sebentar tadi. Baik. Pada kali ini menarik juga tuan-tuan dan puan-puan, beri semangat pada kita, iaitulah satu kekuatan yang Allah Ta'ala beri dan juga semangat yang Nabi SAW berikan kepada kita tentang orang yang baca Al-Quran ni Ustaz. Ganjaran ataupun kelebihan orang yang membaca Al-Quran, iaitulah antaranya fadilat dan kelebihan membaca Al-Quran. Yang pertama, semulia-mulia manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik daripada kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pula. Ada kaitan dengan nombor 2 ni Ustaz. Apa dia lagi kelebihan ataupun fadilat dia? Ganjaran pahala walau tersekat-sekat membaca. Contoh bila kita baca Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan, kita sangkut-sangkut. Contohkan ayat yang kita baca hari ini, ayat 33 contohlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sal bani Israilak lakam kam duduk kam tu saya sadaqallah dah. Contoh maksudnya sangkut-sangkut tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa down, kita rasa Allah, macam mana saya nak ikut bacaan ni. Jangan gusar tuan-tuan dan puan-puan. Saya dulu dah jam 4 macam itulah saya baca. Sampai tingkatan 1, tingkatan 2 pun macam tu juga dia Ustaz. Cabaran yang Ustaz ni bila waktu kita lambat, kita rasa begitu. Tapi bila dah laju tu, kita cakap orang pula ini itu cabaran juga Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Ya, jadi maksudnya orang yang kurang lancar baca Al-Quran, sangkut-sangkut baca Al-Quran ni, Nabi berigatkan. Nabi kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Maksudnya orang yang mahir membaca Al-Quran, lancar tajwid dan sebagainya, sama taraf dengan malaikat. Allahu Akbar. Jadi malaikat takkan kecam lah orang yang lambat baca. Malaikat sudah pasti takkan kecam Ustaz. Jadi orang yang sangkut-sangkut ni dapat 2 pahala. Pertama Ustaz, pahala dia baca Quran. Siapa-siapa baca Quran dapat pahala. Quran ni kalau kita dengar pun dapat pahala dah. Baca apatah lagi. Pahala yang kedua dia dapat apa dia tuan-tuan? Yang kita semua dapat pahala kita sangkut-sangkut tu, wayata tak dalam kalimah hadis tu, wayata tak dia kalau orang Terengganu kata kokak-kokak Ustaz. Kokak. Guru marah, kokak baca dia marah Ustaz. Jadi cikgu tu yang kena berhati-hati lah tu Jangan marah Jangan marah. Jadi dapat itu pahala yang kedua. Maknanya pahala walaupun sangkut-sangkut kita baca tu tersekat-sekat, itu pahala kita dapat. Jadi dapat 2 pahala. Subhanallah.
Inilah. Pada hari ini kita nak sebut tentang beberapa fadilat dan juga kelebihan membaca Al-Quran Al-Karim. Boleh kita saksikan di slide di skrin kita berkenaan dengan fadilat dan juga kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Iaitu yang pertama, yang ketiga memberi syafaat kepada sahabatnya, dan yang kedua ganjaran pahala yang hebat, ganjaran pahala yang hebat sebagaimana yang hadis-hadis yang selalu kita dengar, antaranya hadis daripada Ibnu Mas'ud, hadis Tirmizi. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, harfan, satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran, baginya pahala, satu pahala, dan digandakan pula dengan samaan dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf, bukan aku katakan alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, wal lam harf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. Maknanya alif lam mim tu dekat situ ada 3 huruf, 30 pahala bagi orang yang baca alif lam mim. Nabi buat perumpamaan yang simple, alif lam mim. Kita tak perlu kiralah satu Quran ada berapa huruf kan. Kalau sibuk kira satu Quran berapa huruf mungkin tak sempat membaca ya. Nabi beritahu alif lam mim cukup. Tak perlulah kita nak ambil kalkulator kira. Tugas kita membaca dan kita tadabbur untuk cuba kita amalkan. Pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan kita dapat insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan.